Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muaz bin Ibni Hajar daripada Fakulti Sains Gunaan, dari kumpulan AS1145A1. Bersama saya sekarang ni owner kepada nursery ataupun kedai agro, Encik Sadri. Okey, jadi Encik Sadri boleh perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadri bin Murad. Atas jenama perniagaan saya Sadri Nursery and Landscaping. Perniagaan ini berada di Jalan Kopi, Bukit Kapar, Kelang. Itu alamat perniagaan kita lah. Kita berniaga sejak lebih kurang lebih 20 tahun dah sampai lah. Jadi macam mana jejak awal kita tu, kita bergantung pada persoalan-persoalan yang orang sedia tanya, kita berjawab lah tu. Itu cuma saya kenalkan ni. Apa jenis perniagaan kita buat berdasarkan pada nursery, landscaping, dan ada benda sampingan lagi yang ada kaitan dengan benda yang termasuk tanaman, hiasan dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih, Cik. Okey, sekarang ni kita mulakan dengan soalan pertama, iaitu tentang skop pekerjaan Cik dalam bidang nursery ni. Awalan yang saya buat mula sekitar tahun 2002, ataupun seawal mungkin, seawal 2002, jadi menjejaki sampai 20 tahun. Awal tu kita mula atas hobi. Kita tidak tengok benda ni sebagai sesuatu yang kita tahu ada potensi, tapi kita tak tahu kita nak letak diri kita sampai jadi macam mana pun kita tak tahu. Cuma kita buat atas minat dengan bersungguh-sungguh lah. Orang kata bersungguh-sungguh tu makna kata kita bermula dari 1, 2, 3. Kita tidak kata dari setengah orang, setengah individu. Dia bermula dengan modal yang banyak, tapi dia zero dari segi knowledge tentang pertanian, tentang kerjaya yang saya ceburi sekarang. Jadi kita bermula dengan benda yang orang kata 1, 2, 3 ni makna kita menghadapi, kita berani berisiko, dan dari situ kita banyak belajar. Dan kita perlu kena ada pendedahan dalam bidang ni supaya kita nak mengorak langkah yang lebih jauh. Bukan bidang ni sahaja, bidang apa-apa sekalipun pun saya rasa benda tu duduk dalam skop yang saya cakap tu lah. Okey, baik, saya faham. Okey, kita terus ke soalan seterusnya. Jadi dalam syarikat pakcik, mungkin tak akan larilah dalam penggunaan baja. Jadi soalan saya, macam mana cara pemilihan baja terbaik daripada kilang? Okey, tentang kaedah penggunaan baja untuk tanaman. Kalau kita tengok, kita ada beribu-ribu jenis tanaman. Sama ada tanaman hiasan, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran. Dia bukan mestilah, dia sering kali akan ada baja yang berbeza-beza. Bila sebut baja yang berbeza-beza, kadang dari segi penggunaan, cara kita ambil barang baja tadi, apa jenis baja? Maksud awak apa jenis baja yang kita nak pakai? Contoh kita ambil satu macam pokok sayur. Saya rasa pokok sayur ni, kalau secara tradisionalnya kita pakai baja-baja yang tinja lembu, tinja kambing, tinja ayam, taik ayam, taik lembu, taik kambing lah. Kita sama ada kita nak proses. Kalau kita ikut proses secara manual, kita akan komposkan benda tu dulu, save dekat tepi, kita buat satu tempat, kita letak dia dan kita campur dengan tanah, atau kita campur dengan bahan-bahan lain seperti sabut, sekam padi, supaya benda tu dia jadi lebih terurai. Bila lebih terurai, maksud saya dia tidak, baja tadi tidak kita pakai
100% baja itu, kita ada benda sampingan lain, medium lain yang untuk menguraikan. Urai ni maksud kata baja tu dalam keadaan dia kompos, dia subur, dia tidak melekat-melekat. Jadi bila kita letak kat pokok, kita guna untuk pokok mudah bagi pelepasan akar, dan baja tu dia senang mengalir pergi ke akar ataupun dia cara tak langsung. Kaedah dan cara guna tu memang agak sistematik macam tu lah. Okey, baik. Kita turun dalam keadaan agak, kalau saya cerita benda tu, kita turun dalam keadaan agak tradisional. Mana kata kalau dulu orang tua-tua, kalau orang laman dulu pun dia akan guna kaedah ni. Tapi sekarang ni dengan teknologi yang ada sekarang, mungkin kalau tai kambing, tai ayam tu dia boleh proses dalam bentuk pellet. Bentuk pellet dalam bentuk bijirin tu kita guna, waktu kita smartkan packing dia, packaging dia kita smartkan, kita akan pasarkan benda tu. Tu saya cerita dari segi, termasuk sekali lah saya cerita dari segi packaging untuk sale kita punya tu. Bukan kata kita tadi kita tanam untuk penggunaan pokok. Dan bila kita packing, kita boleh dapat dua. Satu, kita guna untuk sendiri, kita tak payah packaging. Kita packaging untuk kita jual. Malah kalau kita buat kompos tadi pun, kita masuk dalam bag, kita packaging, kita boleh jual benda tu. Benda ni orang akan accept kita punya barang. Pertama mungkin packaging, yang kedua cara kita explain, bagi penerangan tentang produk kita. Okey, contoh saya bagi, awak jual baja di kedai dalam packaging elok, tapi hanya packaging saja cantik. Di situ dia ada instruction dia, kaedah gunakan, cara guna, tapi awak balik letak kat pokok naik pun berapa persen, tak naik sangat. Jadi dia tidak mendatangkan sesuatu yang orang kata agak luar biasa ke. Jadi kalau kita boleh buat satu persembahan untuk packaging, kalau kita buat untuk pokok, buat testimoni apa semua kan, ataupun testimoni kita tu, nak kata testimoni tu macam mana, kalau kita tanam, kita letak situ pameran kita untuk bahagian orang tengok kaedah guna baja kita yang asli tadi, tengok pokok cantik, tentu customer kita akan tanya pakai baja apa. Betul. Kita tunjuk packaging kita, pakai ni. Cuma ni, kenapa tak pakai yang kimia ni, macam ni yang pakai fertilizer yang ada jenama lah, branded, yang ada iklan. Lama-lama orang akan lebih accept yang kita, yang penerangan ni tak perlu kita ulang. Yang penting kita punya kualiti barang kita yang kita cakap, walaupun sekali, tapi benda tu tetap ada potensi untuk tanaman. Tu saya bagi dua. Satu yang awak tanya tadi, dan satu duduk dalam skop bisnes kita. Okey, sekarang kalau saya bagi dua tu, mana tahu pokok tadi terjual dalam keadaan subur, baja penghasilan pun produk kita, dan percakapan kita tu, kalau kita anggap sedekah lah. Kalau awak tanya ayah ke abah, katanya apa, macam mana pakcik bagi kongsi idea ni, dia terima lah. Dia macam orang kata dia biasa. Macam mana pakcik cakap, pakcik bukan dari kalangan educated, tapi pakcik lebih pada orang orang kampung dan share. Tapi apa yang pakcik share, benda yang memang nyata lah. Dia secara ilmiah hanya diterima lah. Boleh buat boleh praktik. InsyaAllah. Alhamdulillah, terjawab sungguh. Alhamdulillah. Jadi soalan yang seterusnya, apa pendapat pakcik tentang baja bio? Baja bio ni kita, itulah baja kimia lah kan. Baja bio ni baja kimia. Baja bio ni dia baja yang dia melibatkan mikroorganisma ataupun bakteria untuk membantu hasil pertumbuhan pokok. Okey, itu agak
dia scientific. Dia kompos. Kadang-kadang bio ni kita bentuk dia punya organisme dia tu membantu. Dia ada dua. Satu orang panggil apa nak sebut apa? Satu bakteria baik, satu bakteria jahat tau. Dia ada dua, betul? Betul. Dia kita kalau macam kita kaedah guna tai kambing tadi, kita letak satu orang panggil EM untuk nak membantu dia percepatkan proses nak menguraikan benda tu supaya dia cepat jadi baja. Kita letak tai kambing. Ni saya bagi siap penerangan lah dengan apa yang kita ambil tai kambing, tai lembu ke, tai ayam ke, atau tai kambing saja. Kita tutup dia, kita siram dengan apa ni, EM. EM tu nanti awak belajar lah macam mana kalau awak belajar nama macam mana orang buat EM tu, dari sumber apa dia bentuk EM. Kita siramkan dengan EM sampai tempoh berapa hari. Dia ada pula check dia punya meter supaya kalau tahap panas, tahap sejuk, lepas tu baru kita guna selepas tu. Dia guna dia bayu tu semua dalam bayu lah. Macam mana kita nak buat pakai dengan gula merah. Nak guna air kelapa. Air kelapa. Sekali terlibat air kelapa sekali. Itu kita nak buat baja kompos yang baja organik lah tu. Baja yang tu membentuk bayu lah dalam bentuk. Kalau kita ni, kalau orang kampung, kita kata dia tak tahu apa itu sains-sains, dia tak tahu. Tapi yang dia buat tu kadang-kadang ada saintifik dekat situ. Betul? Adik, saya nak cakap ni secara umum. Yang awak nak detail tu pentingnya umum tadi. Pak Cik ni tak boleh lah, dia umum, dia general, dia cakap tak ada fakta tu awak yang cari. Umum ni saya bagi, mana saya tunjuk jalan. Bio tadi tu ada dalam tu. Macam saya kata tahu EM tadi, macam mana nak bentuk baja. Kita bentuk baja tu, ambil tai kambing, tabur je tu jadi. Tapi kita nak, kadang-kadang kita nak industrikan benda ni, kita nak komersialkan benda ni, kita nak smartkan packing dia, kita nak buat secara volume yang besar, dan kita nak buat secara tersusun. Kita kena ada ilmu, kita kena belajar. Betul. Kita katalah, okey, tai kambing ni, lagi cerita tai kambing, tai ayam, tai lembu. Kita nak olahkan dia supaya jadi baja atas produk kita, atas jenama kita. Kita terletak, kita carilah semua letak EM. Macam mana nak dapat EM tu? Saya dapat EM. Mana kita nak dapatkan standard baja kita sepanjang masa macam tu. Malah kita nak memperbaiki keadaan tu bergantung pada kita. Kita nak buat lagi canggih, kita carilah formula lain pula. Faham? Kiranya dalam yang awak tengok bayu tadi lah. Dalam baja bayu ni maksudnya dia menggunakan mikroorganisma ni untuk sebagai ejen lah. Ya, dia guna sebagai ejen. Ejen untuk mempercepatkan pemrosesan dia tu. Kalau kita semata-mata bagi tai kambing, itu nampak sangat tradisional, tahu. Dari bersepah kita buang dia. Tapi ada cara kaedah lain lagi yang awak kata bayu tadi tu. Bayu tu lah membantu untuk mempercepatkan dia, untuk mengstandardkan dia. Okey, bila sebut standard, berapa banyak saya nak letak untuk satu pokok saya? Awak bagi 2 sudu saja. Bayar saya, awak jangan pakai lebih. Awak pakai 2 sudu ataupun 3 skop untuk pokok yang segini. Mana kata kalau saya cerita pengalaman tentang pertanian ni, satu malam pun tak boleh cukup. Mana kata betul. Dia kadang-kadang benda ni dia subjektif. Sebab tu dalam era pertanian ni pun pegawai agensi pertanian macam Jabatan Pertanian, dia akan cari orang kampung yang berjaya. Di situ dia panggil peladang jaya. Dia angkat naik atas pentas, dia bagi jaket, dia kata orang ni peladang jaya. Pegawai tadi kenapa tak diangkat? Padahal dia knowledge lagi tinggi dari orang ni. Orang ni dia turun padang,
dan dia buat kerja Ya. dan dia menghasilkan produk. Yang tadi dia belajar sampai ke luar negara, PhD ke bahagian ni, Hanya dia teori cuma je. dia ada praktikal di bahagian teori, tapi dia tak pernah pegang cangkul. Kita kata tak pernah pegang cangkul, dia tak pernah secara bergelumang. Tak Ya, turun tak ke turun lapangan. padang. Sebab tu dia akan cari satu model yang ikon yang berjaya, Peladang Jaya, kan pernah dengar kan? Pernah. Peladang Jaya, padahal orang tu sertifikat standard 6 ataupun SRP. form 5 ataupun SRP. Okey. Sampai dia tanya, macam mana awak jaga pokok ni, macam mana awak buat ni. Dia akan cerita, dia tak ada fakta dia nak cerita, dia tidak dalam bentuk fakta, dia cerita dia buat apa. Yang menggazetkan fakta tadi kita yang macam awak, yang Pak Cik cakap ni ada fakta dalam tu, awak carilah yang selebih. Baik. Betul. Kira keseluruhan yang saya dapat dari sini, Dari apa yang Pak Cik cakap, daripada apa yang Pak Cik cakap, yang bahawasanya yang baja bayu ni merupakan satu teknologi baru yang diaplikasikan dalam bidang pertanian. diaplikasikan, betul. Okey. Macam EM tadi tu, EM tu apa, efektif mikroorganisma. Betul. Dia, kalau orang yang saya kurang membaca, tapi kalau ditranslate punya EM tu itulah dia. Tapi dia buat dari usus binatang. Usus lembu, usus kambing semua. Dia sebagai penggalak, pemangkin, macam mempercepatkan. Dan dia datang dekat kita, EM tu dalam bentuk botol. Kita beli satu RM40 ke RM30, bergantung pada tengok siapa yang jual lah. Indon banyak produk ni. Antara pertanian yang cemerlang Indonesia dengan Thailand lah, yang ternama. Macam kita ni, kita punya agensi memang hebat, Jabatan Pertanian, tahu. Tapi di sana dia punya pegawai dan orang kampung kuat bekerja untuk majukan pertanian, apalagi Thailand. Kalau awak makan durian, awak tengok durian dia tu dah keluar, sampai kita baru nak belajar musangking ke apa semua, dia dah dulu dah keluar dah. Diorang dulu yang majukan bab mutasi gen. Genetik variety pokok ni dia yang keluarkan. Memang Mardi keluarkan kita ni dalam dia tak tahu lah, Pak Cik cakap tak betul ni, tak tahu nak cakap lah, tapi kita punya ada Mardi, dia akan keluarkan variety pokok ni. Tapi kalau kita tengok pertanian di Thailand macam mana dia ekspor, macam mana dia hantar buah, macam mana dia packaging, macam mana dia keluar dari ladang dia, standard dia. Dia macam EM tu dia DIY, secara DIY pun boleh kita hasilkan. Kita beli DIY sebotol, lepas tu kita kembangkan Boleh dia. boleh kita kembangkan, biarkan, boleh buatkan dia sampai jadi berapa banyak. Kita cuma beli satu je. Ibu dia. Macam orang kata kita macam buat tapai lah. Kita pakai ragi tu. Itu kaedah dia, formula dia. Abah ada cuba buat je. Oh. Yang gunakan apa, air basuhan beras dengan apa, Usus lembu. kira dia macam-macam teknik ya. Tapi dalam YouTube pun sumber-sumber macam tu kalau untuk sekarang kemudahan dia boleh kita Google, boleh cari kat dalam tu. Pak Cik macam tu buat Google apa, Pak Cik telefon pun in out je. Cuma yang orang kata adalah yang lain-lain sikit. Cuma masa Pak Cik ni lebih kepada buat kerja. praktikal. Baik. Dia maksudnya lebih kerja daripada bercakap. Bercakap pun boleh banyak juga cakap. Tu yang boleh bercakap. Kalau orang minta tanya pasal apa ni, kita boleh jawab macam ni lah. Awak tanya satu, Pak Cik boleh jawab panjang. Masya-Allah. Alhamdulillah, satu nikmat. Jadi soalan yang terakhir. Terakhir dah ni. Terakhir. 3 soalan ni. Okey, jadinya dalam penggunaan baja bayu ni, apa risiko ataupun mungkin ada sebarang masalah yang mungkin kita boleh dapat andai benda tu disalah gunakan ke ataupun tersilap sukatan ke, macam mana? Ada ke? Dia kalau kita yang pengalaman Pak Cik lah, kalau kita buat benda bio, dia kira lebih macam contoh yang Pak Cik tahulah, kita buat macam kita cerita baja tadi.
pokok ni kalau kita guna baja lain pun penyakit datang juga. Sebab penyakit pokok dia datang dari ejen-ejen binatang, hama, labah, kupu-kupu apa semua tu ejen-ejen penyakit. Ulat, ejen penyakit. Kalau kita salahkan baja, kita nak pokok kita besar, kita terpaksa bagi baja. Lepas tu bila kita baja dan kita kena kawal pokok kita, mengelak daripada kena serangan. Dalam mengelak pada serangan pun kita cuba teroka. Ada kalau kita tengok keluar dalam majalah, ni nak selamatkan pokok pakai daun mambu, daun serai wangi, buatkan air dia peram macam ni. Itu kalau masuk kat lab pun saya rasa pun dia akan kira bio jugalah. Sebab bio ni dia kira mungkin biologi ke apa. Kita nak kena aplikasikan benda ni. Kita nak, orang kata, cara kita nak guna. Kalau kita tengok rumput tu, kalau kita belajar, kita tengok rumput tu, ialah rumput, tak ada guna pun, buang je. Tak, rumput tu, kalau kita belajar tu, dari rumput tu dia keluarkan apa, manfaat lain yang boleh. Itu masuk dalam buat kajian lah tu. Rumput tu boleh bagi kita satu, orang kata macam dia boleh bagi kita transfer baja juga kalau dia proses perebutan dia. Awak ambil letak dalam bekas air, awak letak dia bagi masam ke dia, letak EM ke apa, gula merah. Boleh jadi baju. EM tadi, gula merah boleh gantikan EM, membentukkan EM. Gula merah pun boleh jadi pengganti kepada EM. Ya. Atau air kelapa. Itu makanan untuk bakteria. Tu kalau awak belajar bio pertanian tu, awak akan jumpa, awak tahu ni berapa? Tahu bila? Dah berapa tahun dah? Saya dah 2 tahun setengah. Awak akan jumpa benda ni, guna air kelapa, guna gula merah, basuhan beras. Basuhan beras, air yang udang, air basuh ikan. Tu semua membentukkan bakteria tau. Apple, kadang-kadang saja dia orang beli apple hijau. Bawang, antara yang membantu penggalakan akar, bawang yang kita makan tu, Bawang putih, bawang merah, bawang merah. kulit bawang. Dia ada satu istilah Tak, bukan kulit bawang betul. Kalau kulit bawang dia lebih pada kita siram pokok okey, dia menggalakkan percepat pertumbuhan akar. Kenapa kita guna barang tu? Sebab di situlah dia akan keluar organisme dia, bio apa semua. Dia yang lebih bagi-bagi. alami, bersifat alami. Berbanding dengan apa, kaedah kimia. Kaedah kimia tadilah yang kita akan beli powder tu penggalak akar, akan beli ubat bijirin tu baja kimia. Semua tu kiranya dalam menjadi dalam untuk menggalakkan EM ni, dia masih lagi, dia kiranya EM ni sebagai pemangkit. Tapi dia masih lagi memerlukan nutrien yang lain lah untuk support dia. Tak, dia sebagai bahan asas dia untuk nak bentukkan bakteria tu supaya benda ni terbentuk akan jadi baja. Saya rasa awak ambil rumput yang mati ni, contoh ni saya bagi contoh, rumput yang mati, daun lalang, daun pisang, buat masuk dalam satu bekas, nak tutup ke tak tutup ke tu lain cerita. Tutup lagi bagus, dia bentuk bakteria. Tak tutup pun, awak masamkan dia, air tu kemudian sampai berapa lama awak simpan, tak kisah, sebulan ke 2 bulan lagi, awak siram kat pokok ni. Ni yang pakcik bagi, awak siram pokok yang keladi ni, siram kat baja ni. Awak tengok daun dia hijau ke macam mana. Tapi janganlah buat dalam satu cawan, tak perlu. Bagi dia betul-betul masam, siram pokok. Awak tengok dia punya naik macam mana. Lepas tu kalau tidak, masuk lagi, kalau awak nak belajar, masuk lagi gula merah dalam tu. Bagi dia bercampur kali. Tu siram kat pokok ni. Air dia tu. Semua dengan bahan-bahan dia pun tak apa. Di situlah bila awak pakcik bercakap, awak buat research yang kita cakap ni, apa yang pakcik bagi tahu guide ni, awak buat, baru awak tahu
Oh, yang Pak Cik tu cakap betul. Mana tak ada lagi yang kita boleh troka ke apa, kita boleh. Benda ni sharing lah. Oh. Tahu, awak boleh cuba buat. Tengok pokok ni macam ni. Pokok-pokok jenis. Ni dia panggil jenis pepisang. Dia ada lebih 200 spesies lebih, dua jenis. 200 jenis lebih ni. Jenis pisang ni. Dia panggil heliconia. Oh, dia spesies pisang je. Dia spesies pisang. Dia heliconia. Dia ada heliconia yang sexipin, bagai-bagai lagi lah. Kalau macam itu palma. Ni palma. Yang ni pokok Sinai. Kok Sinai. Dalam tu saya guna EM, ada tanah untuk ni. Dalam tong ada sampah-sampah kan. InsyaAllah. Ada apa-apa? Setakat ini Apa buat degree ke apa? saya buat diploma. Diploma. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, setakat ni semua soalan memang terjawab dan memuaskan hati Cik. Kira Alhamdulillah lah. Okay, bolehlah kita buat penutup. Kan awak nak tanya sampai bisnes tu macam mana skop dia apa. Tak, dia sebab tajuk saya ni dia dikecilkan dalam skop baju saja. Ada yang dia separate benda ni lah. Bagi awak ambil ni, awak ambil ni. Grup ni buat ini. macam tu. Tu yang nak bila skop tu dikecilkan. Jadinya saya pun macam mana nak tanya Pak Cik sesuatu soalan macam tu. Pak Cik kau tanya banyak pun Pak Cik jawab banyak. Kau tanya sikit. Ini kita cakap santai. Kita cakap santai ni kita tak perlu Tak ada formal sangat. Kan kita tak perlu nak susun ayat lebih-lebih. Jadi kalau awak nak present kan pun benda tu pun tak ada masalah. Jadi orang kata ini apa ni lebih otak tak ada. Otak pun apa yang Pak Cik jejak hari ni, apa yang Pak Cik buat, hasil yang Pak Cik buat, itulah dia. Pak Cik buat dari satu part ke satu part. Mana kata Pak Cik buat dalam satu skop. Pertanian ni skop dia luas. Yalah. Awak tahu lembu, kambing apa, ayam, itik tu semua duduk dalam pertanian. Bila ikan apa semua tu. Tu kira dalam agro. Dia duduk dalam agrotech pertanian panggil. Buat tu yang Pak Cik buat. Masuk, kita boleh masuk dalam buat untuk kita boleh minum sekarang. Tak apalah penutup. Ya, buat. Lepas penutup kita masuk. Okey, jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung sesi temu duga bersama Encik Sadri. Jadi saya Muhammad Muaz bin Hajar mengucapkan terima kasih tak terhingga buat Encik sebab sudi meluangkan masa bersama saya. Jadi itu saja, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.